Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Encik Ros yang dah saya sayangi dan dah kasih Datuk, bagi Datuk dan dah Ustaz tadi Matruk. Seterusnya kepada Yang Berhormat Dr. Afif. Alhamdulillah, saya agak gugup sikit hari ini duduk di tengah-tengah tuan-tuan guru. Jadi biasanya saya kena mengajak, kena kongsi pengalaman dengan anak-anak muda. Jarang-jarang berkongsi dengan orang-orang lama ni. Jadi tak apa, biasakan diri. Alhamdulillah, saya rasa seronok malam ni. Gabungan yang cukup cantik yang disusun mungkin oleh YB dengan program yang saya nampak program usahawan. Selalu dengar ceramah-ceramah yang tidak bersangkut dengan usahawan. Sebenarnya cerita usahawan ni, cerita rezeki menyaga ni, 9/10 Mai daripada menyaga ni, dengar berpuluh-puluh tahun daripada rambut hitam sampai putih, duk tengok orang lain yang ke depan, orang agama lain yang ke depan, sedangkan orang Melayu, orang Islam duduk di tahap lama lagi. Semoga apa yang nak saya sampaikan nanti, semoga apa yang nak saya kongsi sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat sama-sama kita manfaat. Macam mana saya telah dilatih sebenarnya, mentor saya, cikgu saya, guru saya, itu arwah Pak Ali, yang mana telah banyak bagi tunjuk ajak dekat saya daripada saya berusia 6 tahun. Saya kena pergi jual kuih daripada rumah ke rumah. Bawa kuih dalam raga tu, pergi jual daripada rumah ke rumah. Itu cabaran yang pertama yang saya lalui. Kecil lagi, tapi ayah ni, dia selalu bisik dekat telinga saya. Hampir mengaji tinggi mana pun, belajar macam mana pun, kalau hampir makan gaji, taraf yang tak sama dengan mamak jual kacang putih. Saya terngiang-ngiang, duk teringat sampai hari ini semangat yang dia bagi. Kalau Datuk tadi daripada USM, mungkin Ustaz Roslan tak tahu kata saya daripada UPM selama 20 tahun lebih. Universiti Pasar Malam. Saya belajar di sana, di kaki 5, teknik dan jualan, cara menyaga. Ayah Pak Ali ni lempak saya di dunia tu. Dia tak kisah apa yang nak saya buat dekat pasar malam tu, dia suruh saya pergi belajar, pergi tengok, pergi sekolah di situ, pergi timba ilmu betul-betul dalam dunia perniagaan. Kita hari ni tuan-tuan sayang dekat anak ni, tak mau bagi pergi sekolah tu. Takut dia tinggal semayang lah, takut pergi campur dengan orang tak elok lah. Saya minta maaf tuan-tuan, saya kongsi ni kadang-kadang pedih sikit, pahit sikit nak cerita. Ayah ni dulu dia larang saya kawan dengan orang mat-mat motor, orang kerja kelang ni, saya minta maaf lah. Dia suruh saya pergi cari di tempat menyaga tu. Dia tak mahu saya duk pergi angkat motor, duk pergi cerita pasal perempuan, duk pergi lap tayar motor, bagi kilat semua. Dia tak mahu, tak pergi situ. Daripada kecil tu dia asuh saya, dia buang sifat malu. Saya kena pergi riau tengah padang tu, kena riau limau tu, lungguk RM5 sampai dia dengar di dalam rumah tu. Kalau dia tak dengar dalam rumah, dia panggil saya, marah terkencing dan selak tu. Cengihnya Pak Ali tu, dia latih saya betul-betul, tak bagi peluang kat saya. Dia latih saya suruh tidur di kedai, pintu pun tak ada, tepi kubur kedai tu, di Sungai Nibung, di Medan Suri tu. Tak ada, sebelah saya orang gila, memang gila sungguh, tidur dengan saya. Dia bubuh baju dalam beg plastik merah tu, dia ikat, dia lempak, dia suruh saya pergi tidur di kedai, atas kursi lipat tu. 3 tahun. Saya lena atas kursi lipat tu dengan nyamuk apa semua, tak tahu, dengan pintu pun tutup dengan tarpan. Nak mandi sekali, tutup dengan kain ni sekali dalam tu, yang tarpan tu. Masa habis periksa SPM pula, dia ambil CJ saya tu, saya pergi tunjuk, kata ayah ni CJ pergi belajar tu di SPM. Dia tengok dekat jauh, saya tahu dia memang tak boleh baca ayah ni. Dia buta huruf Pak Ali ni, tapi dia boleh cakap 5 bahasa.
Dia alim tuan tu. Dia boleh cakap tuan tu. Dia tengok CJ saya tu, dia pegang-pegang, dia koyak. Dia kata, awak yang pergi koyak CJ tu? Aku tahulah aku koyak ni, dia kata. Tapi cukup ke 2,000 sebulan dengan CJ SPM ni? Saya kata, tak cukup ayah lah, kereta nak bayar sebulan pun berapa dah. Kalau tak cukup, ingat tak lagi aku duk pesan ke pada dia. Duk ingat kita pun, ingat takut kat dia, mata dia merah dah. Saya ingat ayah suruh menjaga lalu. Ayah tu pesan ayah tu, ingat. Sambung daripada Tok Wan Umar dulu ni. Ingat, kalau ingat, pergi menjaga. Dah lah tunggu dia suruh pergi menjaga. Ingat, kotlah dia nak bagi cek kat saya, kalau dia nak berkelak duit simpan dia ke apa sikit tak. Dia berkulak dalam poket dia. Masa tu saya ingat lagi, RM15 dia bagi kat saya, hampir niaga. Saya kata, ayah nak pergi jual apa? RM15. Hari tu dulu hang jual kuih kecil-kecil boleh? Awak lah tak boleh jual dah, RM15 modal. Nak kena tunggu minta kat bank. Dia tunggu depan pintu bank, buat kata kerja minta juta keluar. Tak ada lah, dia kata hampir belajar dekat UPM tu, dia modal hang hampir buat. Saya buat pi lah, start mula menjaga. Saya pergi beli ikan pelaga di Tanjung, di Ciu Tung Yang tu. Tokek tu ingat, kenal lagi saya. Datuk Ciu tu duk ada lagi. Datuk tu dulu cari cacing dalam parit lah. Ayah duk cerita. Hari ni jadi orang kaya, jutawan, jual ikan, jual barang Tuhan ya. Dia ambil batu hak putih-putih atas jalan, dia bocak boleh jual. Pasal apa? Ayah duk tanam dalam kepala saya. Hang ingat dalam menjaga aja boleh buat satu barang, boleh tambah nilai tambah dia. Satu cabak satu berapa? Selalu dia duk tanya kat saya. Saya jawab apa tuan-tuan? Saya kena jawab 11. Saya tak boleh jawab 2. Kalau saya jawab 2, saya tak ada lagi tahun ini. Itu ayah latih saya. Suruh fikir macam mana buah di kampung esok ni. Hang nak jual sampai di luar negara nanti, harga dia daripada RM2 boleh jadi RM70. Nilai tambah yang ada dalam tu, inovasi yang ada dalam tu, inilah semangat-semangat yang dia tunjuk dekat saya. Saya belajar di pasar malam tu, saya bawa masuk ke dalam kilang hari ini. Alhamdulillah, di awal kilang Jeruk Pak Ali ni, 5 tahun lepas, kilang ni kecil saja. Sewa daripada pihak Perda. Dr. Hafiz baru ni pergi hari perasmian kilang kami di Simpang 4 Tasik. Saya pergi sembang dengan Tun di Seri Mutiara, pergi dengan Datuk Ilyas Zakaria, dia sebagai penasihat syariah Jeruk Pak Ali. Sembang dekat sejam. Bodyguard kata biasanya orang sembang dengan Gubernur 15 minit, awak sembang lama sangat. Saya kata, Tun duk tanya buat jeruk lagu mana. Rupanya jeruk ni tuan-tuan ratus tahun dah, tapi tak boleh tengok macam mana orang buat. Pi sampai nak pi tengok, dia kata makan-makan jeruk beli balik. Tak ada boleh tengok di dalam buat macam mana. Kita pun tak tahu. Ada juga yang nakal duk nak tengok sikit tu, tak lalu nak makan lah. Macam-macam teknik dan cara buat. Hari ini alhamdulillah agensi-agensi persekutuan dan daripada pihak kerajaan negeri pun ada macam-macam geran, bantuan dan khusus yang disediakan oleh mereka. Jadi khusus dan teknik pembelajaran ataupun halangan dalam perniagaan ni sebenarnya tuan-tuan mai daripada diri kita sendiri. Kita tak mau pergi cari apa yang ada di luar. Kita duduk tunggu ramai suap saja. Kita duduk tunggu masuk RM10, lagi 5 tahun, lagi setahun, tahun depan untung banyak-banyak. Skim cepat kaya ni mai macam-macam. Kalau kata senang, lama dah orang lain buat. Tapi kita ni terikut-ikut dengan orang. Tak ada produk yang kita nak bangunkan sendiri. Orang Islam ini tak ada, dia tak ada fikir, dia kira nak meniru lah. Dia tak tahu nak cipta satu produk yang boleh bercakap di luar sana. Hari ini jeruk tiba-tiba menjadi satu bualan orang di luar. Saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba hari ini jeruk dah jadi satu fenomena yang begitu heboh di Pulau Pinang ni. Kalau mai di Pulau Pinang ni, kawan saya mai kadang-kadang kata beli jeruk tang lain dah, tapi nak plastik Pak Ali. Nak bubuh juga plastik Pak Ali. Tak ni balik pergi di sana, mereka tak mau makan. Mereka tak mau, mereka mau jeruk Pak Ali. Alhamdulillah hari ini kilang yang kami buat, tuan-tuan boleh pergi tengok macam mana cara proses A sampai Z.
Ada juga suara-suara kita dengar di belakang kata Pak Ali dia bukan buat, dia ambil hak orang. Memanglah kita ambil hak orang, tapi buah tak siap lagi, buah di kebun. Cikgu Sabri yang duk supply buah kat kita ni berpuluh-puluh tan, dia pun tak dan dah nak pencen sekolah nak jadi cikgu di Perlis tu. Dia duk hantar buah kita ni tiap pagi pukul 4 pagi sampai. Bila sampai pukul 4 pagi saya tanya lah dulu kecil-kecil, ayah ni pukul 4 dia gerak kan. Dia gerak ke awak ya? Tanya mata macam 4 belalang. Awak ya? Jom ikut aku. Pergi mana? Dia bawa pergi jalan 7, pergi tengok orang duk jual ikan dah. Dia tengok tu, hang tengok tu. Orang duk boleh dah rezeki. Orang kita duk buat apa dia tak? Tai anjing dah kering dia duk lena lagi. Dia duk abang kat saya. Cengih ayah ni. Dia cakap padah. Lena lagi. Dia cukup pantang kalau kita nanti sat lagi. Oh, dia cukup tak boleh. Nanti sat lagi tu kira tak orang buat lah. Inilah kelemahan yang ada pada usahawan. Diri dia tak boleh nak buang perkataan nanti, sat lagi. Diri dia tak boleh buang perkataan hasad dengki. Dia tak boleh buang dalam diri dia ni ada malas, segan, malu. Cerita pasal malu, saya seronok cerita pasal isteri saya, pasal dia jadi orang kanan, tulang belakang saya hari ni. Dulu kerja bank tuan-tuan, menikah dengan saya, Pak Ali suruh resign 24 jam. Ayah, awak ayah buat gitu kata. Hang kata tadi hang nak menjaga, duduk satu sampan, seorang nak kerja, seorang nak menjaga, hang nak pergi ke mana? Kayuh tak tahu nak pergi ke mana. Lah ni nak menjaga lah ayah. Kalau nak menjaga, berhenti kerja. Berhenti, bayar balik gaji sebulan. Tu cabaran hidup saya tu tuan-tuan. Duit pun tak ada, cari-cari adalah sikit, himpun-himpun, pergi bayar balik dekat bank. Gaji sebulan tu, hari ni dia bukan kira duit bank, dia kena kira duit jeruk. Saya bawa dia pergi UPM tuan-tuan. Tu, hari mula-mula saya bawa dia pergi tu. Saya tengah duduk kalut-kalut je ni, beralih-balih tengok dia tak ada. Duduk cari tengok, duduk nyerok bawah meja. Saya kata, mangkit ni, ramai ni, saya seorang tak dan. Dia kata, nanti sat. Saya kata, awak. Nanti dia tak mahu abang, dia tengok. Duduk lama sikit, saya angkat mangkit. Dia tanya dia pasal apa. Dia malu, bos dia lalu tadi. Tu je kata, niaga ni sampai macam tu. Perangai ataupun sikap yang ada dalam diri orang pada hari ini. Jadi alhamdulillah lah, mungkin mudah-mudahan lepas ni ada program untuk anak-anak muda. Saya suka kongsi pengalaman ni dengan anak-anak muda. Bukan tak suka dengan orang lama, seronok. Bukan tak seronok mana. Tapi kata orang, saya ni kadang-kadang diminta juga, kata berani dah ubah pokok durian tu dah besar. Berbuah banyak lah, nak ubah pergi tanam tanam. Hidup tak? Saya tak berani janji. Tapi kalau kata pokok tu tanam daripada biji, daripada benih, nak meniaga betul-betul, mai saya tunjuk. Saya dalam perniagaan, macam-macam jenis meniaga saya buat. InsyaAllah saya boleh kongsi pengalaman dengan orang di luar sana. Tak kena duit. Saya memang ayah pun pesan lagu tu. Kami buat kelang jeruk pun bila orang pergi tengok di kelang mana ada mesin. Duk potong banyak buah ni, mesin tak ada. Itu Pak Ali. Dia kata, hang buatlah kelang macam mana besar, jangan pakai mesin. Aku mahu orang kampung semua ada di sini. Aku mau belia semua ada di sini. Boleh tumpang, pakat-pakat share. Kalau hang pakai mesin, masalah ni semua tak selesai. Hari ini buah pelam di kebun, di Perlis, sampai dicuri orang. Dulu buah pelam tauk dalam sungai, buang dalam longkang, tak laku. Bila Pak Ali buat jeruk, dibangunkan kilang jeruk, hari ini pihak keselamatan JKK di kampung kena jaga suluh pokok pelam. Tak suluh dah rumah orang, tinggal rumah jaga pokok, takut orang curi. Satu guni RM80 tuan-tuan. Itu dia lah rezeki yang kata di pihak pertanian ni, kita bantu mereka dari segi peladang, penternak dan sebagainya. Hubungan baik kami ada dengan mereka. Dan alhamdulillah sampailah peringkat orang kampung, kita sama-sama susun elok-elok kilang tu supaya jeruk hari ini. Alhamdulillah, bagaimana Datuk Mufti kata, Datuk Hassan, dia mai rasmi kilang kita hari itu, dia kata ini merupakan fardu kifayah lah Pak Ali buat. Sebab jeruk sebelum ni orang makan sakit, jeruk sebelum ni orang makan bahaya, jeruk sebelum ni orang makan bimbang. Tapi hari ini alhamdulillah, jeruk yang kita buat jeruk sihat, jeruk yang kita buat jeruk selamat. Pasal kita melalui proses
macam mana pihak Kementerian Kesihatan dan pihak pejabat agama selalu duk main pantau di kilang jeruk Pak Ali ni. Kita menggunakan teknologi Mardi, kita bangunkan pembangunan jeruk ni dalam keadaan selamat dan sihat. Hari ini nilai tambah yang kita masukkan dalam jeruk tu bercakap di luar negara. Mekah dan Madinah minta kat saya 3 tahun dah, tapi tak boleh nak supply lagi di sana. Tempat kita kecil. Hari ini alhamdulillah tempat baru yang kita nak bangunkan nanti mungkin boleh bawa jeruk tu sampai ke luar negara. Apapun, saya berharap tuan-tuan kalau minat dalam bidang perniagaan, jangan duk tangguh, jangan duk tunggu nanti. Duit yang ada dalam bank tu, buatlah pelaburan betul-betul. Saya sampai hari ini, Pak Ali dia cukup tak berkenan. Nah, arwah Pak Ali sampai hari ini dia pesan, jangan duk ambil duit bank tu pergi niaga, dia kata. Saya minta maaf lah tu. Hak ni pesan ayah, tu pun accountant nasihat, ambil juga sikit kena juga. Nah, tapi dia pesan tu, RM1 jual RM1. RM1 tu pun hang boleh tidur lena, dia kata. Hantar ada orang berniaga 1 juta, tak tidur, dia kata. Tidur tu nikmat, dia kata. Hang tak tidur pasal orang hutang kat hang tak bayar, ataupun hang hutang kat orang tak bayar, itu masalah. Ayah ni dia selalu dia cek dengan telefon. Dia pegang telefon, dia telefon. Dia cakap Cina, abah semua cakap Hindu dengan supplier kita, abah semua. Tanya, anak aku ni ada hutang tak dengan hang? Dia tak ada, tak ada, selamat. Kalau ada, mampu saya. Dia tu dia cukup jaga. Dia cukup jaga. Beli RM1, bayar. Jangan tunggu orang minta duit kat hang. Hari ini alhamdulillah, berkat kesabaran dan tunjuk ajak daripada dia, 5 tahun selepas kita bangunkan kilang jeruk yang pertama, kita ada kilang yang kedua dengan pengeluaran 130 tan satu bulan, daripada 5 tan ke 10 tan saja sebulan. Masa tu tenaga kerja 5 orang. Hari ini alhamdulillah kita ada 100 orang tenaga kerja, dengan tenaga kerja campuran profesional pun ada dalam jeruk Pak Ali. Maklumlah saya ni sijil pun tak ada, jadi kenalah pakat-pakat bantu. Nah, anak saya habis periksa SPM pun belajar akaun di Mata Mahmud. Habis dia kata, ayah nak pergi mana ni? Saya pun senyum, saya kata, tapi saya tak koyak lah macam Pak Ali koyak sijil dia. Pasal dia dapat A banyak, kan? Saya kata dalam kilang ni semua cikgu orang ada, hampir belajar. Esok kalau nak pergi universiti, nak pergi ambil apa-apa ke, bahagian-bahagian lain pula ni, habak syarikat hantar pergi. Jangka pendek 3 tahun, tak mau. 3 bulan, boleh. 3 tahun mengarut, dia pergi belajar sana, bawa balik perempuan. Bukan dia bawa balik sijil. Dia abang dia nak nikah, mengarut. Leceh. Nah? Jadi saya serah balik pada